untuk menjelaskan sebagai mukadimah. Jadi kita tahulah, kita jelaskan dulu apa sebenarnya bahasa Melayu Brunei. Jadi bahasa Melayu Brunei itu, tapi sebenarnya tak perlulah saya jelaskan sepanjang lebar. Bahasa Melayu Brunei itu juga dikenali dari kajian-kajian yang dijalankan ataupun pengkaji-pengkaji, dikenali juga sebagai bahasa Melayu dialek Brunei ataupun dialek Melayu Brunei. Jadi katanya cakap Brunei. Cakap Brunei lah. Jadi kita tahulah bahasa Melayu Brunei ini merupakan satu bahasa yang ataupun dialek yang dominan penggunaannya di negara Brunei Darussalam. Menurut kajian saya tahun 1994 dulu, 70% daripada penduduk negara Brunei ini menuturkan bahasa Melayu Brunei. Malah ada pengkaji lain lagi, Martin misalnya tahun 1991 yang mengatakan 90% daripada penduduk Brunei boleh menuturkan bahasa Melayu Brunei. Jadi kita tahu bahasa Melayu Brunei tadi serba-serbi. Bahasa Melayu Brunei ini sebenarnya bahasa yang kaya. Jadi kita tahulah serba-serbi itu maksudnya berhubungan sama sesama masyarakat Melayu Brunei, masyarakat Melayu Kedayan atau puak-puak lain, kita menggunakan bahasa Melayu Brunei. Baik di rumah dengan keluarga, kawan-kawan secara yang tidak formal, kita menggunakan bahasa Melayu Brunei. Tapi kenapa saya ingin menonjolkan ini? Kenapa serba-serbi bahasa Melayu Brunei? Jadi kita tahu meskipun kita ini sebenarnya menuturkan bahasa Melayu Brunei atau dialek Melayu Brunei, tapi adakah kita masih mengetahui perbendaharaan kata bahasa Melayu Brunei itu ataupun kata leksikal bahasa Melayu Brunei itu? Adakah kita masih tahu? Kita reverse sedikit. Leksikal. Ya, leksikal. Sebenarnya leksikal ini adalah kata-kata yang tertentu yang mempunyai makna yang tersendiri. Tak perlu penggunaan kata fungsi dan sebagainya. Misalnya meja. Kita tahu ini meja. Sofa ke kursi ke, kita tahu tu. Itu ada makna yang tersendiri. Itu adalah leksikal. Tapi ada satu lagi perkataan leksikon misalnya. Leksikon itu maknanya sama dengan perbendaharaan kata. Artinya perbendaharaan kata tu menyeluruh. Termasuk kata leksikal dan juga kata fungsi. Seperti ialah, adalah ke dan yang dan sebagainya yang tak ada, yang tidak boleh berdiri sendiri. Jadi leksikal itu ada makna. Saya masih ingat ya doktor, ketika saya masih membesar, padahal keluarga itu di kalangan keluarga Brunei. Dan mungkin komunikasi ataupun I think surrounding juga memainkan peranannya. Kerana kita ni saya ketika itu bersekolah di sekolah asrama, jadi bercampur gaul daripada dengan rakan-rakan dari keempat-empat daerah. Tetapi di kalangan adik-beradik saya mungkin terbiasa dengan satu kumpulan orang. Jadi sampai ada satu ketika petuan agak ambil kudut. Diberi saya kudut, apa tu? Perkataan kudut itu sendiri macam saya sama ada pinggan ataupun piring tu. Jadi persoalan saya selain daripada itu, ataupun mungkin itu sebab-sebab utama para remaja masyarakat Melayu Brunei terutamanya masa ni mungkin kurang menguasai ataupun tidak mengetahui perkataan-perkataan Brunei ataupun leksikal bahasa Melayu Brunei. Memang kalau kita lihat, memang saya katakan tadi serba-serbi, meskipun kita menggunakan bahasa Melayu Brunei, dialek Melayu Brunei itu masih kita gunakan sehingga kini, tapi banyak leksikal macam tadi kudut tu ada yang tidak tahu, ramai yang tidak tahu. Dan lagi satu hari itu masa saya mengajar, saya mengajar tu morfologi ataupun pembentukan kata. Jadi saya utarakan beberapa perkataan. Misalnya kata serangga lah, selim badak, tahu? Dan juga nama-nama ikan dan sebagainya. Daripada keseluruhan berapa orang tu, 30 lebih orang, hanya seorang yang tahu. Yang itu usianya berapa? Itu mungkin 30 lebih lah. Jadi yang sudah matang. Dan lagi satu mungkin, kenapa mereka ni tak tahu? Sebab dari segi kehidupan kita. Satu, mungkin hubungan kekeluargaan itu antara generasi pertama nenek itu sudah renggang, longgar, dan juga biasanya kita hidup dengan keluarga kita, ibu bapa dan anak-anak saja. Jadi tapi bagi mereka yang hidup tadi, yang keluarga besar tadi yang berkumpul, itu mereka masih lagi mengenali
leksikal bahasa Melayu Brunei itu. Artinya sama ada di kampung air kah, ataupun sebagai petani kah, ataupun sekitarannya tu mereka tahu. Tapi sekarang dari segi permakanan saja, nama-nama ikan kah, apa semua tu kita jarang tahu. Tapi bila kita fokus kepada misalnya dari segi ala-ala apa ni, dari segi teknologi maklumat, misalnya dari segi iPad lah, kanak-kanak kecil pun dah kenal, iPod lah, mobile dan sebagainya, semua orang dari kecil sudah kenal. Tapi hal-hal yang lain tu semakin bahasa Melayu Brunei itu semakin macam terhakis. Erosion. Tapi itulah mungkin dengan faktor betul kata doktor tadi, itu kan generasi dulu. Kalau tadi saya melihat satu dokumentari mengenai dengan televisyen sebagai contohnya. Kalau dulu satu televisyen semua berkumpul, jadi ada komunikasi antara anggota keluarga. Sekarang setiap individu, setiap ruang, setiap bilik ada TV-nya masing-masing. Jadi semua hidup secara individu, tidak ada komunikasi. Ataupun di meja makan keluarga berenam masing-masing dengan mobile gadget masing-masing. Tapi mungkin ini peluang untuk kita menarik minat para penonton dan juga terutama sekali para remaja untuk meminati dan juga mencintai bahasa Melayu Brunei. Mungkin Tuan Doktor dengan pengalaman dan juga kajian, apa yang menarik, yang indah dengan bahasa Melayu Brunei berbanding dengan bahasa Melayu yang lain? Okey, jadi kalau kita lihat sebenarnya bahasa Melayu Brunei ini, kita tahu bahasa Melayu Brunei ini dari segi, saya gunakan istilah teknikal sikit, dari segi fonem yang kita dulu kena abjad ke huruf tu, dari segi fonemnya terhad, terutama dari segi vokal. Misalnya hanya A, I, U, ada 3 berbanding dengan bahasa Melayu yang lain. Begitu juga dengan konsonannya cuma ada 16. Tetapi dengan keterhadannya ni, bahasa Melayu Brunei itu pembentukannya tu mempunyai pelbagai cara yang menjadikannya ia kaya. Sebagai contohnya misalnya dengan penambahan unsur sengau, penambahan unsur misalnya A, U, I, Am, Ku dan sebagainya. Ada juga di samping itu ataupun akhiran I, di samping itu juga misalnya ada penambahan kuli, kulim, nanti saya bagi contoh. Salim, baling, bang, kala, kadi, bis dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya ini kajian yang saya jalankan, artinya kajian semula. Sebagai contohnya, sebagai contoh. Mari belajar sama-sama ramai. Misalnya kita selalu kan kalau kita ini yang sudah saya jelaskan. Misalnya kalau perkataan itu satu suku kata. Suku kata kita tahulah. Misalnya ayam tu berdua suku kata. Misalnya yang pinjaman kah? Bah tak ada. Bah tu kita itu bukan leksikal. Misalnya cat lah, yang itu cat. Jam itu satu suku kata. Tong, ten, kita lihat sana. Kalau cat ada penyisipan cahat. Misalnya jadi cahat. Jam jadi jaham. Lepas tu ten jadi kutin, ada ku di depan. Lepas tu tapi dari mana asalnya? Itulah bahasa Melayu Brunei. Bahasa Melayu Brunei itu daripada perkataan tu tin itu dipinjam dari bahasa lain, cat dan sebagainya. Tetapi di Melayu Brunei kan jadi tambahku jadi kutin. Tong jadi tuhung misalnya. Jadi ada cara-cara yang istimewa walaupun yang ini yang membuatkan kita berbeza dengan bahasa Melayu di rakan-rakan negara Nusantara yang lain. Kalau kita lihat lagi misalnya kalau ada ku misalnya pensil lah, tapi ada tulis lagi buku lah, ada bukal di hujung, dia akan menjadi sengau. Misalnya bukungku, bajungku, kakangku, adingku dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi keunikannya. Di samping itu sebenarnya ada banyak lagi kalau kita lihat bagaimana ia timbul, apa rasional, kenapa ia ditambah jadi begitu, ataupun ia memang sudah gaya bahasa orang Brunei macam itu. Jadi biasanya kalau dari sudut percakapan menurut keselesaan lidah sesebuah masyarakat. Kalau kita lihat misalnya memang mungkin satu suku kata tu mesti ada bahasa Melayu tu mesti ada 2 suku kata kalau dalam bahasa Brunei. Tapi kalau yang lain tu ada suku kata, tapi misalnya timun, kita lihat timun, kita tambah lagi antimun. Kan? Ataupun biasanya kalau mentimun itu yang standar katak baling katak misalnya. Bengkarung tapi baling karung, dia banyak baling kasa dan sebagainya. Jadi
kulim misalnya, kulim papat, kulirangga, ada banyak macam yang ini. Lepas tu lagi satu apa yang saya menarik ni, saya lupa. Ada hal-hal yang sangat menarik bahasa Melayu Brunei. Berbeza dengan bahasa-bahasa yang lain. Mana tadi kalau tadi contohnya? ada rakan-rakan di bagian penerbitan menanyakan kadang-kadang kita kan meminjam seperti mana doktor katakan tadi kita meminjam bahasa Inggris. Saya kurang pasti kalau luruskan dah. Contohnya tadinya player jadi pelayar. Frying pan jadi perimpan. Perimpan. Icebox. Itu memang untuk memperkayakan bahasa Melayu Brunei itu salah satunya sekarang ini memang kita dengan cara meminjam dari bahasa-bahasa lain, bahasa Arab kah, bahasa Inggris dan sebagainya. Ataupun peminjaman ini sebenarnya berlangsung sama ada ia secara dirancang atau tidak. Kalau dari segi permakanan dan sebagainya, misalnya dulu tauge ke apa sebenarnya itu tak dipinjam, dia tidak dirancang, dia masuk sendiri ke budaya kita. Misalnya sushi ke, dan sebagainya, dia masuk secara terus saja. Tapi kalau kita lihat lagi ada macam-macam lagi yang sangat istimewa. Seperti apa itu? Kalau kita lihat parang. Kita sebut pemarang. Pandai, pemandai. Itu bahasa Melayu keistimewaannya yang sangat tabing-tabing misalnya, lampu-lampu. Dari sudut kita berbahasa, kata-kata tadi itu adakah perlu dan penting juga aksen ataupun cara kita ni menyebut ataupun logatnya. Kadang-kadang kita ni ada ada alunannya ataupun gaya kita ni bercakap contohnya. Adakah ia memberi kesan cara kita ni bercakap. Kalau kita lihat di sini, kita berbalik lagi tadi. Kalau kita lihat di sini, bahasa Melayu Brunei itu banyak variasinya. Kalau orang kampung air dipanggil dengan Belandih tadi. Tapi mungkin pada si Begawan lebih kepada macam standard. Kalau yang di darat sikit, walaupun dia bahasa Melayu Brunei tapi agak menyerupai mungkin bahasa Kedayan sedikit, dia agak ini. Kalau Kedayan saya suka bahasanya bermetafor. Dilambangkan seperti misal susah kalau ada contoh-contohnya yang contoh-contoh yang diberikan ini sepertinya luan basarnya macam paha kerabau. Ada bayangan, ada metafornya kan. Tadi ada yang bertanyakan mungkin ada perbezaan di antara bahasa Melayu Brunei dengan bahasa Baku. Memang ada. Kalau kita lihat sebagai yang tadi disebut Isa tadi, ada yang saya tertarik ada yang satu, ada berlaku epentisis, pertukaran. Misalnya kalau bayar, jadi kita ni barai. Kalau pelarai, belayar, belarai. Jadi ada tukar R dengan Y itu. Itu ada juga keistimewaan. Adakah itu dikirakan sebagai permainan dalam bahasa ataupun bukan mempermainkan, tetapi itu satu gaya kita mengolah-olahkan bahasa kita ni. Adakah itu unik bagi Brunei? Memang unik, tetapi bahasa itu sebenarnya tidaklah boleh kita permainan, tetapi mungkin itu bentuk bahasa Melayu Brunei itu. Memperkayakan bahasa Brunei kiranya, Dok. Salah satu mungkin memperkayakan itu satu, tetapi mungkin belayar itu menjadi belarai. Mungkin itu bentuk bahasa Melayu Brunei. Mungkin satu juga yang menarik disebutkan oleh rakan kita, macam mungkin ada perubahan huruf seperti Cina jadi Kina. Iya, Cina, Kina, cincin, kinkin. Iya, itu keunikan bahasa Melayu Brunei. Kita tidak mengikut yang C itu menjadi kita ubah. Menjadi identiti kita. Identiti kita. Terus terang, ini belum lagi generasi baru ya. Mungkin untuk dalam kita menutup rancangan ini, saya dan Isa mungkin kami lebih dikenali gemar berbahasa Inggris terus terangnya. Jadi apatah lagi generasi yang lebih muda daripada kami, Generation Y dan generasi berikutnya. Jadi adakah ketani tapi sungguh-sungguh kami suka berbahasa Inggris. Orang bahasa Brunei kami steady juga, steady je bahasa Brunei insyaAllah. Jadi macam mana dengan generasi yang muda ni? Adakah mereka dengan kecanggihan yang ada akan menerapkan campuran bahasa Melayu standard dan Inggeris saja dan melupakan
warisan Brunei dalam dari sudut berbahasa ataupun macam mana ni doktor? Adakah ini satu masalah? Sebenarnya memang satu masalah. Kalau kita lihat dari segi pendidikan sekarang ini kan hanya prasekolah tu hanya sedikit bahasa Melayu tu. Jadi hampir 80% tu diajar dalam bahasa Inggeris. Jadi penguasaan mereka dalam bahasa Inggeris tu mahirlah. Kalau kita suruh mereka bercakap dalam bahasa Inggeris, hanya orang lacis-lacis apa? Lacis-lacis. Tapi bila ini hari Khamis lepas, salah seorang pelajar dari Fakulti Sains, dia buat kaji selidik di dalam kelas saya. Melayu, dia bercakap Inggeris, email, saya jawab bahasa Melayu, masih juga Inggeris. Lepas tu datang kelas hari Khamis, saya kata, kamu orang Brunei? Ya. Kamu orang Melayu? Ya. Kenapa tidak berbahasa Melayu? Sedangkan ini semua Melayu. Tidak yakin. Betul. Tapi di rumah kamu menggunakan bahasa apa? Bahasa Brunei. Okay. Tidak ada keyakinan. Jadi itulah kadang-kadang ada unsur-unsur yang mencampur adukkan tu. Mungkin saya boleh mewakili jawapan generasi yang tersebut tadi kan. Betul, memang tidak ada keyakinan. Mungkin tidak tahu bila menggunakan bahasa Melayu Brunei, bila menggunakan bahasa standard. Kemudian apabila bertutur atau menggunakan bahasa Brunei, mungkin dikatakan tidak formal. Apabila kita bertutur dengan bahasa Melayu, bunyinya Melayu standard, mungkin rasanya terlalu formal, terlalu serius. Kadang-kadang terlebih. Bukan bahasa Melayu baku, tetapi macam mengikut semenanjung, macam slang. Jadi tak tepat juga. Ini belum lagi masa berhari raya, kalau berkunjungan ke rumah Nini diri sudah biasa pergaulan berbahasa Inggeris ataupun Melayu standard, galet akan berbahasa Brunei, bercakap Brunei sama petuan dengan Nini dan sebagainya. Perkataan petuan itu pun jarang dipakai. Petuan, kan itu sudah saya bincangkan. Petuan tu macam panggilan-panggilan tangah lah. Sebenarnya seronok perbincangan kita pada hari ini, tapi masih kita tinggal 1 minit saya lagi. Mungkin ada saran yang ingin disampaikan? Mungkin bahasanya kurang tapi masanya untuk berkhabat. Okey. Berkhabat. Okey. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk supaya generasi muda tu lebih mengenali tentang leksikal tadi, pembenaran kata bahasa Brunei ini, sebenarnya pihak tertentulah seperti yang sudah ada civic, pelajaran civic, MIB. Jadi diterapkan dengan lebih banyak perkataan-perkataan atau leksikal bahasa Melayu Brunei itu disertakan dengan gambar-gambar sekali, ataupun sekali-sekali bawa keluar ke pasar kita kenali nama-nama ikan dan sebagainya. Jadi kita kenali begitu supaya lebih ini, dan juga pergaulan kita lah. Ibu bapa kita juga sikap bahasa tu mesti ada. Mbah, kita ni cek jadual, the next time kita ni berdua Pak Brunei aja kata ni. Baiklah. Jadi alhamdulillah, terima kasih Dr. Aini kerana bersama dalam rancangan kita pada pagi ini. Terima kasih, kita belajar banyak sekali.